Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hafizi bin Rajiman, nombor metrik GB03301, dan insya-Allah hari ini kita nak berbicara tentang satu isu yang sedang hangat diperkatakan pada saat ini, iaitu berkenaan dengan penutupan semua masjid dan surau di seluruh Malaysia akibat pandemik COVID-19. Dan sebenarnya, adakah penutupan ini mempunyai maslahah dan mafsadahnya? InsyaAllah kita akan bincangkan pada hari ini. Untuk makluman semua, kerajaan Malaysia telah mengambil langkah untuk menutup semua surau, semua masjid di seluruh Malaysia bermula daripada PKP yang pertama pada 18 Mac tahun 2020. Hal ini bagi mengelakkan penularan COVID-19 yang sedang merebak menular di seluruh dunia, yang mana kita tahu COVID-19 ini bermula di Wuhan, China pada tahun 2019. Dan sebenarnya kesan daripada tersebarnya COVID-19 di seluruh dunia ni telah mengakibatkan seramai 93.6 juta manusia di seluruh dunia telah dijangkiti virus COVID-19 ini. Dan untuk makluman semua, di Malaysia pada saat ini, pada hari ini, tarikh 24 Januari 2021, seramai 180,455 orang rakyat Malaysia telah disahkan positif COVID-19. Dan sebenarnya saya merupakan salah seorang yang telah disahkan positif COVID-19 pada tarikh 6 Januari 2021, dan sebenarnya saya merasakan kesakitan, penderitaan itu benar-benar berlaku dalam diri saya sendiri. Dan sebenarnya langkah yang telah diambil oleh pihak kerajaan bagi menutup semua masjid, semua surau di seluruh Malaysia merupakan satu tindakan yang tepat bagi mengelakkan penularan COVID-19. Namun, apa yang berlaku dalam setiap tindakan ini mempunyai maslahah dan mafsadahnya yang tersendiri. Apa itu maslahah? Apa itu mafsadah? Maslahah merupakan kebaikan dan mafsadah merupakan keburukan. Maslahah yang pertama, pihak kerajaan menutup semua surau dan masjid di seluruh Malaysia merupakan bagi menghindarkan kemudaratan berlaku dalam kalangan masyarakat. Hal ini seiring dengan satu kaedah usul fiqh yang berbunyi darul mafasid aula min jalbil masalih. Maksudnya apa? Mengelakkan kemudaratan yang lebih besar itu lebih utama daripada mengambil kebaikan yang sedikit. Hal ini seiring bagi kita menjaga maqasid syariah yang 5, iaitu salah satunya adalah hifzul nafs, yang bermaksud memelihara dan menjaga nyawa. Hal ini agama Islam sangat menekankan umatnya untuk mengelakkan kemudaratan dan juga memelihara nyawa dalam agama Islam. Yang keduanya, tindakan kerajaan menutup semua masjid dan surau mempunyai kebaikan supaya wabak COVID-19 ini tidak menular dengan lebih cepat dan tidak menjadikan masjid itu menjadi tempat berlakunya aktiviti yang boleh menyebabkan penularan wabak tersebut. Hal ini bertepatan dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 195, A'udzubillahi minasyaitonirrajim wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Maksudnya, janganlah kamu mencampakkan diri kamu ke dalam kebinasaan. Agama Islam merupakan agama yang menyarankan umatnya supaya tidak mencampakkan diri mereka, meletakkan diri mereka sendiri ke dalam kebinasaan. Yang ketiga, maslahah penutupan masjid dan surau ini adalah bertepatan dengan
perintah di dalam Al-Quran untuk kita mematuhi arahan dan perintah pemimpin. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surah An-Nisa ayat yang ke-59. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul wa ulil amri minkum. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, taatlah Allah, taatlah Rasul dan juga pemerintah dalam kalangan kamu. Hal ini apabila kita mentaati segala perintah yang telah diarahkan oleh pihak kerajaan, pihak pemerintah, sebenarnya kita sedang membantu seluruh barisan hadapan, frontliners kita, telah membantu para doktor, para pemerintah dalam mengawal situasi pandemik COVID-19 yang sangat-sangat membimbangkan di Malaysia ini. Itu adalah maslahah yang kita boleh ambil berkenaan dengan penutupan masjid dan surau di Malaysia. Namun, apa yang berlaku juga mempunyai mafsadah dan keburukannya. Yang pertama, kita lihat apabila masjid dan surau ditutup, hal ini menyebabkan masjid menjadi sepi daripada aktiviti-aktiviti keagamaan dan juga menyebabkan para jemaah tidak dapat bersama-sama berkumpul di masjid. Hal ini akan menyebabkan syiar Islam itu menjadi semakin rendah dan juga menyebabkan masjid itu kurang berperanan. Kalau kita tahu, masjid ini berperanan menjadi pusat keagamaan, pusat aktiviti umat Islam. Namun apabila ia ditutup, ia akan menyebabkan masjid menjadi kurang berperanan dalam menjadikan masjid ini pusat untuk mentarbiyah dan menjadikan manusia seorang manusia yang lebih baik. Yang keduanya, mafsadah penutupan masjid ini adalah akan menyebabkan berlakunya kekurangan ekonomi yang telah dijana oleh masjid dan surau dan menyebabkan berlakunya kesusahan dan kesukaran untuk masjid berperanan membantu masyarakat dan juga membantu umat Islam dalam sudut ekonomi. Seperti yang mana kita tahu bahawa masjid merupakan satu pusat untuk menjana ekonomi, terutamanya ketika kita menunaikan solat Jumaat. Berkumpulnya ramai umat Islam dan disitulah menjadi satu peluang untuk umat Islam menyumbang harta. Begitu jugalah keadaannya apabila solat sunat Aidil Adha dan solat sunat Aidil Fitri. Itulah menjadi satu ketika dan masa untuk umat Islam menyumbang. Bila berlakunya penutupan ini, maka penjanaan ekonomi umat Islam menjadi terbantut. Dan yang terakhir, yang ketiga, mafsadah yang berlaku adalah menyebabkan hubungan silaturrahim dan ukhuwah sesama umat Islam itu menjadi terjejas. Kerana apa? Kerana masjid dan surau ini merupakan satu pusat yang akan menyatu padukan umat Islam, di mana hal ini bertepatan dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hujurat ayat yang ke-10, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang yang beriman itu bersaudara. Jadi kesimpulannya, kita doakanlah bersama-sama supaya semua masjid dan surau akan boleh dibuka semula seperti biasa, dan juga doalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya pandemik COVID-19 ini akan bertemu titik noktahnya dan juga akan tamat juga pada satu hari nanti. Wallahu alam. Itu sahaja daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.